إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita dan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Yang mana kitab ini disusun ataupun dikarang oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zamri bin Hashim hafizahullah ta'ala. Tuan-tuan, sedikit maklumat kepada tuan-tuan. Al-Fadhil Ustaz Zamri bin Hashim sekarang ini sedang dirundung dengan masalah kesihatan, iaitu Allah uji dengan masalah kesihatan. Kena buat dapat pembedahan jantung yang memerlukan kos lebih kurang RM60,000. Jadi sebahagian daripada sahabat-sahabat kami, para asatizah, guru-guru, kawan-kawan ni, sebahagian besar dah cari dah sikit dana untuk beliau untuk membuat bypass, kalau tak salah saya, dia punya rawatan dia tu. Dan sekiranya tuan-tuan kalau adalah yang berhajat nak membantu, tuan-tuan, Al-Fadhil Ustaz Zamri ni guru saya memang daripada dulu saya mengaji dengan dia. Kemudian kita pun mengaji kitab menggunakan kitab beliau. Kemudian seingat saya di sekitar kawasan Al-Ustaz ni pun ada tempat yang dia mengajar. Antaranya di Taman Mawar, kalau tak salah Surau Al-Bukhari, Taman Mawar, antara tempat yang cukup lama daripada beliau balik Syria sampailah beliau menubuhkan ma'had beliau mengajar, kalau tak salah dah berapa belas tahun dah. Jadi tuan-tuan, sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan tak mampu beri sumbangan pun, saya ingat kita mendoakan kesihatan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan urusan beliau. Beliau di antara orang yang memiliki ilmu yang cukup banyak, ilmu yang cukup hebat, dan umur masih lagi muda. InsyaAllah mampu memberi sumbangan yang besar pada kita semua insyaAllah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan doa tuan-tuan, dengan bantuan tuan-tuan, InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan urusan beliau insyaAllah dan memberi kesembuhan pada beliau insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaAllah pada pagi ini tuan-tuan, kita akan menyambung pengajian kitab kita, iaitu kita akan masuk hadis yang ke-17. Pada pertemuan yang lalu
pada hari Jumaat yang lalu kita membincangkan dua hadis. Hadis yang ke-15 dan hadis yang ke-16 yang kita ceritakan berkaitan dengan kematian ataupun kewafatan Nabi Musa alaihi salam dan kematian Fir'aun laknatullah. Dua insan, dua manusia berbeza martabat, Allah Subhanahu wa taala matikan mereka yang kita cerita. Baik, insya-Allah hari ini kita akan masuk nabi-nabi, kisah nabi-nabi selepas daripada Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan, selepas daripada Nabi Musa, kita saja ulang balik. Kalau tuan-tuan ingat, Bani Israel berada di kemuncak kemuliaannya ialah ketika mana di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, dan berada di kemuncak kehinaan. Yang tadi kemuliaan, kehinaan, berada di kemuncak kehinaan apabila mereka berada di bawah pimpinan kerajaan Fir'aun pada masa itu, dan dibawa keluar oleh Nabi Musa alaihi salam. Selepas daripada tu Nabi Musa melayanlah karinah Bani Israel macam yang kita pernah cerita. Baik, tuan-tuan, selepas daripada kewafatan Nabi Musa alaihi salam berlaku zaman internet ataupun zaman nabi-nabi selepas daripada Nabi Musa alaihi salam membawa Bani Israel untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis. Pagi ini insya-Allah kita nak cerita satu nabi, yang mana nabi ini antara nabi yang berjaya membawa sebahagian besar Bani Israel ke dalam Baitul Maqdis. Baik. Nabi yang kita maksudkan itu adalah Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun. Baik, sebelum kita nak baca hadis, kita nak kenal sikit siapa Nabi Yusha bin Nun ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, ketika mana kita cerita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam buat dia punya travel dia ataupun dia punya perjalanan dia bertemu dengan Nabi Khadir alaihi salam, ataupun kita sebut Nabi Khidir. Nabi Khadir alaihi salam, ketika mana Nabi Musa nak bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa bawa satu pembantu dia. Kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan, pembantu itulah kata ulama adalah Nabi Yusha bin Nun, salah seorang anak muda yang berada di bawah bimbingan Nabi Allah Musa alaihi salam, yang selepas daripada kewafatan Nabi Musa, dialah yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin Bani Israel keluar daripada padang teh yang pada masa itu Bani Israel tak boleh keluar selama 40 tahun. Nabi Yusha bin Nun berjaya bawa keluar Bani Israel untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis. Baik. Jadi pagi ini kita nak baca hadis berkaitan dengan beliau insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-17. Tangan melekat angkara khianat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim faqala liqaumihi la yattabi'ni rajulun malakun bud'an imra'atin wa huwa yuridu ayyabniya biha walamma yabni biha wala ahadun bana buyutan walam yarfa' suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khatifatin wa huwa yantaziru awladaha فغزا فنادى من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليهم فجمع الغنائم وجاءت يغني النار ليأكلها
فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلته فذلقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقارة من ذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها ولم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا أو عجزنا فحل الله لنا. Muttafaqun alaih. Baik. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang nabi iaitu Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun. Tuan-tuan, selepas daripada Nabi Musa, bukan Nabi Yusha' bin Nun saja, ada beberapa orang Nabi lagi. Kalau Nabi Yusha' bin Nun ini dalam bahasa Inggerisnya disebut dengan Nabi Joshua. Ya, disebut dengan Nabi Joshua. Kalau Nabi Yusuf, Nabi Joseph. Kalau Nabi Musa Kalau Nabi Musa, Nabi Moses. Kalau Nabi Yusha' bin Nun, Nabi Joshua. Dan ada lagi beberapa orang Nabi yang diutuskan sebelum antara Nabi Musa dan Nabi Daud alaihi salam itu, ada beberapa orang Nabi lagi. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Nabi iaitu Nabi Yusha' bin Nun. Di kalangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, ketika hendak melancarkan peperangan, berkata kepada kaumnya, jangan mengikuti peperangan ini seorang lelaki yang baru berkahwin dan belum pernah bersetubuh dengan istrinya. Jangan mengikuti peperangan ini seorang yang baru membina rumah dan belum siap bumbung rumahnya. Dan jangan mengikuti peperangan ini seseorang yang membeli kambing atau unta yang sedang bunting dan dia sedang menanti kelahiran anak-anak binatang yang dibelinya itu. Nabi ini ketika mana pada masa itu, tuan-tuan, dia meminta kepada Nabi ini untuk nak keluar berperang. Kan tuan-tuan ingat zaman Nabi Musa pernah ajak mereka. Kan kita pernah cerita dulu ni, Nabi Musa pernah ajak mereka Bani Israel ni untuk keluar pergi perang. Pada masa itu apa mereka jawab, tuan-tuan? Bani Israel jawab apa? Bani Israel kata apa? Fazhab anta wa rabbuk. Musa, pilah hang dengan Tuhan hang. Ni depa jawab kan Bani Israel. Depa kata, wahai Musa, pilah hang dengan Tuhan hang. Kami tak mau pi. Nabi Musa kata, dah, kalau kita pi, innakum ghalibun. Kalau kita pi, Allah akan bagi kepada kamu kemenangan. Kalau hampa pi, Allah akan bagi kemenangan. Depa tak mau pi. Depa kata, Musa, fazhab anta wa rabbuk, pilah hang dengan Tuhan hang. Kerana kedegilan depa, kerana keingkaran depa ikut arahan Nabi Musa alaihi salam, akhirnya depa ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak keluar daripada padang teh selama 40 tahun. Selepas daripada tu mai pula Nabi Yusha' bin Nun, barulah depa minta untuk nak pergi perang. Nabi Yusha' bin Nun bagi syarat. Nabi Yusha' bin Nun buat satu pemilihan, buat syarat kepada depa, kalau hampa nak pergi perang, ada beberapa syarat dia. Syarat dia yang pertama apa dia? Hampa kalau yang baru kahwin tak boleh pergi perang. Yang baru kahwin, yang masih lagi belum bersama dengan isteri dia, tak dibenarkan untuk perang. Tuan-tuan, beza dengan syariat Nabi kita. Kalau zaman Nabi kita, ada sahabat Nabi yang saksi kita akan cerita, ketika mana nak keluar pergi perang, walaupun bersama dengan isteri dia, masih lagi dia menyahut seruan jihad yang Nabi SAW panggil seruan jihad daripada Allah, dia keluar pergi. Baik,
Nabi Yushak bin Nun sebut, Nabi Yushak bin Nun kata apa? Yang pertama, orang lelaki yang dia baru berkahwin tak boleh pi berperang. Baru berkahwin, hangat-hangat, baru kahwin lagi ni, baru lagi bersama dengan isteri, tak boleh pi untuk berperang. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Yushak bin Nun kata apa? Orang yang baru buat rumah, baru penaik tapak, baru bubuh bim, baru penaik dinding, baru penaik tiang, tak dan naik bumbung lagi, Nabi Yushak bin Nun kata apa? Tak boleh. Orang macam ni pun tak boleh ikut perang. Orang yang ketiga, kata Nabi Yushak bin Nun, orang yang dia ada haiwan ternakan, dia baru beli kambing, dia baru beli unta, yang mana pada zaman itu unta dan kambing ni kira harta yang mereka ada. Tambah lagi, sekiranya unta dan kambing itu daripada binatang yang baru pula nak melahirkan, tengah bunting, nak lahirkan pula ni zuriat baru, anak baru. Unta tadi nak lahir anak baru, kambing tadi nak lahir anak baru. Sebaiknya Nabi Yushak kata jangan kamu ikut pergi perang. Pasal apa? Ketiga-tiga sebab ini menyebabkan kamu terganggu ketika berperang. Matlamat syahid dia apa dia? Pasal nanti terganggu waktu perang. Waktu perang sagi ni takut ingat binatang, waktu perang sagi takut ingat rumah tak siap lagi, waktu perang sagi takut ingat bini duduk di rumah. Jadi tiga jenis orang macam ni jangan ikut pergi perang. Tiga jenis macam ni jangan ikut pergi perang. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, lalu Nabi itu pun berperang. Mereka mendekati sebuah desa pada waktu asar atau sudah hampir pada waktu asar. Baik tuan-tuan, Nabi Yushak bin Nun ni dia membawa jumlah tentera Bani Israel yang dia syaratkan pada masa itu masuk ke dalam Baitul Maqdis. Walaupun begitu tuan-tuan, ada beberapa riwayat-riwayat yang lain. Ada yang mengatakan sebelum masuk ke dalam kawasan Baitul Maqdis, mereka terpaksa berperang di satu kota, satu kawasan kubu yang bernama Kota Ariha. Kota Ariha. Wallahu a'lam. Cerita ini memang ada disebut dalam beberapa kitab. Antaranya kitab yang saya bawa ini, Qasasul Anbiya, kisah Nabi-Nabi. Dia ada sebut, dia kata ada sebahagian riwayat yang mengatakan ketika Nabi Yushak bin Nun bawa bala tentera Bani Israel, orang-orang Islam pada zaman itulah, orang-orang Islam Bani Israel pada masa itu mengikuti perang, lalu satu kawasan kota yang bernama Kota Ariha. Di kawasan itulah Nabi dan juga Bani Israel pada masa itu berperang. Nabi dan Bani Israel juga pada masa itu berperang untuk nak melawan daripada tentera-tentera yang berada di situ. Baik, kemudian tuan-tuan, ada juga riwayat yang mengatakan bukan Kota Ariha, Nabi Yushak bin Nun lawan di kawasan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kita hari ini. Baik. Kemudian tuan-tuan, ketika mana Nabi Yushak bin Nun lawan, hari itu jatuh pada hari Jumaat. Hari itu jatuh pada hari Sabtu. Minta maaf. Hari itu jatuh pada hari Sabtu. Baik, tuan-tuan tengok. Ketika mana Nabi Yushak bin Nun bawa bala tentera dia lawan mendekati desa tadi itu pada waktu asar ataupun sudah hampir dengan waktu asar, kemudian Nabi itu berkata kepada matahari. Tuan-tuan, pada masa tu matahari dah nak dekat tenggelam dah. Matahari dah nak dekat jatuh, dah nak dekat tenggelam dah. Nak masuk tu ke hari baru, nak masuk waktu baru. Pada masa tu Nabi itu berkata kepada matahari, wahai matahari, sesungguhnya engkau hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ana ma'murun, dan begitu juga aku. Nabi tadi kata, wahai matahari, engkau beredar di orbit dia, beredar di kawasan putaran dia itu ikut perintah Allah. Aku juga mengikut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tadi berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tahanlah matahari itu untuk kami agar tidak terbenam. Nabi tadi minta kepada Allah supaya matahari yang asalnya sifat dia sepatut dia terbenam, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tahan dengan doa yang didoakan oleh Nabi Yushak bin Nun tadi ni supaya matahari tidak terbenam.
Maka Allah Subhanahu wa taala menahan matahari itu dan memberikan kemenangan kepada mereka. Tuan-tuan, bila Nabi Yusha' bin Nun minta kepada Allah supaya matahari tadi itu ditahan, matahari tidak tu dilambatkan turun dia sampai ke bawah tadi itu, menyebabkan depa ni mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan, Nabi ini, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini mengumpulkan banyak harta rampasan. Bila dah selesai perang, dah dapat kemenangan, maka banyaklah harta-harta ghanimah, harta rampasan ni. Kemudian datanglah api untuk menyambar harta rampasan tadi. Tetapi ia tidak mau menyambarnya. Bila api, biasanya harta tu dihimpun letak sekali, api akan mai sambar. Kan tuan-tuan ingat cerita yang kita cerita hadis sebelum ini, cerita Nabi Musa alaihi salam tengok bila turun daripada turun daripada Bukit Tur Sina, turun mai nak bertemu dengan Bani Israel balik. Tengok-tengok Bani Israel ni sembah lembu emas yang diperbuat oleh Samiri. Kan kita cerita yang pada masa tu lembu-lembu tadi ni dibuat daripada emas-emas yang diambil daripada orang-orang Kibti, orang-orang Mesir yang depa duduk dulu. Apa yang nak buat dengan emas tadi itu? Emas tadi itu kena bakar dan dilempar masuk dalam sungai. Maksudnya apa? Allah tidak membenarkan Bani Israel ataupun orang sebelum kita untuk ambil harta rampasan. Kalau hampa ambil juga, hampa guna juga, hampa akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bila depa himpun tuan-tuan, tiba-tiba api yang nak mai sambar harta rampasan tadi tu dia tak sambar. Pelik. Kalau tidak, harta yang dihimpunkan tadi tu Allah akan sambar. Api akan sambar daripada harta tadi tu. Tiba-tiba tak jadi macam tu. Maka Nabi tadi pun berkata, Nabi Yusha' bin Nun pun berkata, sesungguhnya di kalangan kamu semua itu ada pengkhianat yang menyembunyikan harta rampasan. Oh, rupanya ada orang ambil simpan, tuan-tuan. Ada orang ambil simpan sebahagian daripada harta yang sepatutnya dibakar oleh api tadi. Semua itu ada pengkhianat yang menyembunyikan harta rampasan itu. Oleh itu, setiap kabilah mestilah menghantar wakil seorang lelaki untuk berbai'ah denganku dengan cara berjabat tangan. Ni ramai ni yang Nabi Yusha' bin Nun bawa. Nabi Yusha' bin Nun tak tahu siapa yang ambil dan siapa pun tak mengaku. Bila tanya ni siapa pun tak mengaku. Maka Nabi Yusha' bin Nun kata apa? Kalau macam tu, daripada setiap kabilah ketua daripada kamu mai berjabat salam dengan aku. Mai berjabat salam dengan aku. Nabi Yusha' bin Nun kata apa? Siapa yang mai berjabat salam dengan aku, ketua-ketua mereka, kalau tangan ketua mereka tu melekat dengan tangan aku, bermakna anak buah mereka dalam kumpulan mereka ada orang yang curi harta ghanimah, harta rampasan. Tuan-tuan, lalu ada seorang lelaki, yakni ketua kabilah, yang tangannya melekat dengan tangan Nabi itu. Maka ketua semua ketua ni pun mai salam dah dengan Nabi Yusha'. Mai salam seorang, salam. Tiba-tiba mai salam yang ni, salam seorang ketua ni, tangan dia melekat, tak boleh nak cabut. Tangan dia melekat. Maka Nabi Yusha' bin Nun kata apa? Okey, kalau macam tu, daripada semua kabilah hang ni, mai bersalam seorang-seorang dengan aku. Tadi ni nak tahu kumpulan mana, nak tahu orang kampung mana. Ni dah tahu dah kampung mana, lah ni nak tahu siapa pula yang ambil. Sebab memang dalam orang hang je, dalam kumpulan hang saja yang ambil. Maka Nabi Yusha' bin Nun pun bagi tahu apa? Lalu Nabi Yusha' bin Nun berkata, sesungguhnya di dalam kabilahmu ada pengkhianat yang menyembunyikan harta rampasan itu. Oleh itu, hendaklah seluruh orang dari kabilahmu berbai'ah dengan. Selanjutnya, ada 2 atau 3 orang yang tangannya itu melekat pada tangan Nabi. Bila semua mai bersalam dengan Nabi Yusha' bin Nun, salam. Tiba-tiba duduk salam ni, pakai tak mengaku ni, sampai di depan mata pun tak mengaku lagi. Salam melekat tangan. Kan? Salam
melekat, tak boleh nak cabut. Nabi Yusha' bin Nun kata apa? Depa ni lah ni, ada 2-3 orang ni. Lalu beliau berkata, di kalangan kamu semua ada yang menyembunyikan harta rampasan, kemudian mereka membawa sebuah kepala sebesar kepala lembu yang terbuat daripada emas. Dia tuan-tuan, rupanya dia ambil simpan apa dia? Emas sebesar kepala lembu. Tuan, kita baru sudah korbannya ni. Kepala lembu kira besar lah. Kan, kepala lembu ni kira besar. Inilah kira besar ni lah kita kata. Ni simpan emas besar kepala lembu. Tu kepala lembu standard besar kita. Kalau lembu zaman dulu besar lagi daripada lembu kita, barangkali besar lagi, barangkali besar meja ni kepala saja. Tuan-tuan, wak sorok. Wak sorok dia ambil simpan emas sebesar kepala lembu tadi. Lalu diletakkan emas tersebut, kemudian datanglah api terus menyambar semua harta rampasan. Bila kepala lembu, emas besar kepala lembu tadi tu meletak dengan emas-emas yang lain, maka api pun mai sambar habis semua. Kerana harta rampasan tidak halal bagi umat-umat sebelum kita. Harta rampasan bagi syariat umat dulu tak boleh, tapi bagi syariat kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya untuk kita kerana melihat betapa dhaif dan lemahnya kita semua. Bila mai zaman kita tuan-tuan, Allah bagi. Allah halalkan kepada kita untuk mengambil harta ghanimah, harta rampasan. Baik, keterangan hadis. Kata tuan kitab kita, Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihi salam diharamkan memasuki Baitul Maqdis selama 40 tahun. Kerana mereka enggan mentaati Nabi Musa yang mengajak mereka memerangi kaum yang kejam yang berada di dalamnya. Dalam tempoh itu, mereka terperangkap di lembah Sinai yang disebut dengan nama Padang Teh. Nabi Musa ajak mereka tak mau pi, Allah sekat mereka, Allah tahan mereka duduk dalam Padang Teh selama 40 tahun tak boleh keluar. Setelah berlalu, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan generasi baru. Tuan, generasi yang bersama dengan Nabi Musa ni duduk dalam kawasan Padang Teh tu tak boleh keluar. Selepas daripada tu bertukar ganti generasi, mai pula generasi baru, mai pula orang-orang baru, barulah depa ni nak ikut cakap dengan Nabi Yusha' bin Nun ataupun anak buah Nabi Musa alaihi salam. Allah mengizinkan generasi baru untuk masuk membebaskan Baitul Maqdis. Tuan, macam kita sebut selalu, Baitul Maqdis sampai hari ini berlaku pertindihan tuntutan. Sampai hari ini. Sampai hari ini kita orang Islam, kita kata kita punya, orang Kristian pun kata mereka punya, orang Yahudi pun kata mereka punya, masing-masing pakat klaim kata kita Baitul Maqdis itu adalah rumah mulia ataupun tempat mulia masing-masing. Baik. Kemudian kata tuan kitab kita, daripada generasi baru ini dipimpin oleh seorang lelaki yang bernama Yusha' bin Nun. Dahulu beliau merupakan khadam kepada Nabi Musa alaihi salam. Beliaulah peneman Nabi Musa dalam perjalanan mencari Khadir alaihi salam. Selepas kewafatan Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala melantiknya sebagai nabi kepada Bani Israel. Macam kita sebut tadi, selepas Nabi Musa meninggal dunia, Nabi Harun meninggal dunia, dialah yang memimpin Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada beliau dalam peristiwa pembukaan Baitul Maqdis. Dalam peperangan itu, dia membuat penapisan tentera terlebih dahulu. Beliau tidak mahu ada tentera yang badannya sahaja di dalam medan peperangan, medan tempur, tetapi fikirannya sibuk memikirkan perkara-perkara lain. Masalah hilang tumpuan akan terjadi, akan menjadi salah satu penyebab kekalahan dalam peperangan. Tuan-tuan, Nabi Yusha' bin Nun dia buat tapih 3 benda yang tadi ni. Beza dengan zaman Nabi kita ni. Ni baru kita nak cerita. Beza dengan zaman Nabi kita. Kalau tuan-tuan ingat, ada seorang lelaki
yang bernama Hanzalah. Seorang anak muda yang bernama Hanzalah. Tuan-tuan, Hanzalah ini ketika mana dalam peperangan Uhud, dia antara orang yang ikut perang. Ikut perangnya ni, dahsyatnya Hanzalah ni tuan-tuan. Dia ikut perang dalam keadaan berjunub. Perang bermula pada hari Jumaat. Dia kahwin dengan isteri dia. Malam pertama dia tak bersama dengan isteri dia. Dia balik daripada sembahyang subuh, dia baru bersama dengan isteri dia. Balik daripada sembahyang subuh pagi Jumaat tu baru bersama dengan isteri dia. Tiba-tiba dapat seruan panggilan jihad. Dia keluar tinggalkan isteri dia dalam keadaan junub, dalam keadaan yang baru selesai bersama dengan isteri dia, pergi berperang. Dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia meninggal dunia syahid dalam peperangan itu. Syahid dalam peperangan itu, sehingga kan bila Nabi tengok jenazah dia, tengok mayat dia tuan-tuan, Nabi senyum dan Nabi muka gembira. Sahabat Nabi tanya, apa yang berlaku ya Rasulullah? Nabi kata, aku melihat isteri-isterinya daripada bidadari merebut-rebut jasad Hanzalah. Tuan-tuan, ada riwayat lain yang mengatakan Nabi SAW nampak Hanzalah ini dimandikan oleh malaikat-malaikat. Dimandikan oleh malaikat-malaikat kerana dia ini tidak sempat mandi junub, maka dia dimandikan oleh malaikat. Tuan-tuan, ini nak abangnya apa? Zaman Nabi, walaupun baru kahwin, ada saja orang yang dibenarkan Nabi untuk pergi berperang. Dibenarkan Nabi untuk pergi berperang, meninggalkan segala-galanya. Bahkan pahala jihad ni melebihi daripada pahala segala-gala yang mereka buat pada masa itu. Baik. Kemudian kata tuan kitab kita, di dalam peperangan itu beliau, kemudian kata tuan kitab kita, kemudian peperangan pun bermula dan memakan masa beberapa hari. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hari Jumaat sebagai hari terakhir peperangan itu. Tuan-tuan, bila mai dia pun ni berperang tuan-tuan, pada masa tu masuk hari Jumaat, hari terakhir. Hari Jumaat adalah hari terakhir. Mai hari Jumaat itu, manakala masuk saja waktu maghrib pula adalah hari Sabtu. Kan? Kita sebenarnya kiraan hari baru ikut kepada waktu maghrib. Yang ni kita nak masuk beberapa hari lagi ni, nak masuk hari baru bulan Muharram. Kan? Hari baru bulan Muharram. Bila nak masuk hari baru, dia nak kira hari baru ini bukanlah kira 12, pukul 12. Kan, kalau selalunya kita akan kata pukul 12 kan. Pukul 12 baru kira masuk hari baru dah. Bagi umat Islam, bagi kita orang Islam, kiraan hari baru adalah pada waktu maghrib. Pasal itu kita bila masuk maghrib, kita dah tak semayang tarawih dah. Kita dah boleh mula takbir dah. Pasal apa? Pasal kita masuk saja waktu maghrib adalah dikira waktu untuk kita dah mula hari baru. Baik, kalau tuan-tuan tengok ni dalam cerita ni, ketika mana Nabi Yusha' bin Nun bawa tentera-tentera dia hari Jumaat berperang ni tuan-tuan, perang, tiba-tiba dah nak masuk maghrib. Nak masuk maghrib, pada masa itulah Nabi Yusha' bin Nun minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tahan. Pasal apa Nabi Yusha' bin Nun tahan? Tengok Allah Subhanahu, tengok tuan kita sebut apa. Manakala waktu maghrib pula sudah sangat dekat, sekiranya matahari terbenam, maka peperangan mesti ditangguh ke hari Ahad pula. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan Bani Israel melakukan sebarang aktiviti pada hari Sabtu selain ibadat khusus saja. Tuan-tuan, bagi setiap agama ada hari-hari khususnya. Ada hari khusus dia. Kita hari Jumaat, hari mulia orang Islam adalah hari Jumaat. Hari mulia bagi orang Yahudi adalah hari Sabtu. Hari mulia orang Kristian adalah hari Ahad. Pasal itu tuan-tuan, orang-orang Kristian dia akan pergi ke dia punya gereja dia hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad ni kita lalu. Kan, kita lalu dekat mana?
lalu dekat kawasan apa gereja tu, kita akan tengok hari Ahad adalah hari loceng depa bunyi. Untuk depa panggil penganut-penganut depa mai di gereja. Depa nak ajak penganut-penganut depa mai di gereja. Hari Jumaat hari kita, hari Sabtu hari orang Yahudi, hari Ahad adalah hari mulia kepada orang Kristian. Jadi depa perang hari Jumaat. Bila hari Jumaat masuk hari Sabtu tak boleh perang. Hari Sabtu tak boleh perang, nak perang tak boleh, nak perang juga nak kena tunggu hari Ahad. Bila nak kena tunggu hari Ahad, panjang sangat. Ni lama sangat. Takut-takut bila dah nak dekat menang dah ni, nak menang dah ni. Kalau tak tangguh ni, kalau tak tahan ni, bermakna nak kena perang pula hari Isnin. Nak kena perang pula hari Ahad. Jadi masalah. Jadi oleh kerana tu, maka Nabi Yusha' bin Nun pun segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar matahari terbenam lambat pada hari itu. Nabi Yusha' bin Nun pun berdoa, ya Allah, matahari itu bukan tak terbenam, tapi lambat daripada biasa. Pusingan dia tu lambat daripada biasa. Tuan-tuan, beliau memohon biarlah selepas mencapai kemenangan barulah matahari terbenam. Allah Subhanahu wa taala makbulkan doanya. Allah menahan matahari dari terbenam hingga kemenangan tercapai. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata inna syamsa la tuhbas ala basharin. Nabi kata matahari tidak pernah ditahan. Siapa-siapa pun tak pernah minta matahari ni tahan. Tuan-tuan, kalau kita lah kan, matahari ni makhluk yang paling besar lah, antara makhluk yang cukup besar. Selepas daripada bulan, matahari antara makhluk yang paling besar. Matahari ni tuan-tuan, besar dia ni tak pernah dia ingkar arahan Allah. Allah suruh dia jadi gerhana apa? Gerhana bulan dia, gerhana matahari dia. Allah suruh dia tahan macam mana berlaku di zaman Yusha' bin Nun. Tertahan dia, lambat dia turun, ikut kepada perintah Allah. Tuan-tuan tengok. Baik. Kemudian selepas daripada tu berlakulah kemenangan hasil daripada tertahannya matahari tadi. Selepas peperangan, satu lagi perkara pelik berlaku, iaitu Nabi Yusha' bin Nun berjaya mencari pengkhianat dengan hanya berjabat tangan. Nabi Yusha' bin Nun boleh tengok siapa yang khianat daripada kalangan Bani Israel pada masa tu. Nabi Yusha' bin Nun boleh tengok. Tangan pengkhianat melekat ketika bersalaman dengannya kerana menyembunyikan seketul emas sebesar kepala lembu. Itulah mukjizat Nabi Yusha' bin Nun. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi Nabi Yusha' bin Nun ni dia berjaya bawa Bani Israel sebahagian besarnya untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis, yang akhirnya Baitul Maqdis ini berjaya diduduki oleh Bani Israel sebahagiannya. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, sebenarnya ada beberapa nabi-nabi yang lain lagi. Antaranya nabi yang Allah Subhanahu wa taala tak sebut dalam Allah Subhanahu wa taala sebut kisahnya dalam Al-Quran walaupun nama dia tak disebut. Antaranya Nabi Uzair. Kan? Antaranya Nabi Uzair. Selepas daripada zaman Nabi Musa alaihi salam juga Nabi Uzair. Nabi Uzair ni dia lalu di kawasan Baitul Maqdis ini. Baitul Maqdis diranakkan oleh satu kerajaan, sebagainya mengatakan satu kerajaan, satu orang raja, satu kerajaan yang bernama Bukhtun Nasr. Dia meranakkan Baitul Maqdis. Orang-orang yang mati pada masa itu bergelimpangan, mayat jenazah ini mati merata. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, وَهِيَ قَوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. Bumbung duduk atas dinding. Dinding duduk atas bumbung. Dinding duduk atas bumbung. Sehingga kan Nabi tadi ni pelik, macam mana Allah Subhanahu wa taala nak bangkitkan balik. Maka Allah Subhanahu wa taala matikan Nabi tersebut. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Taala kata fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin summa ba'atha. Allah Subhanahu wa taala matikan dia 100 tahun,
summa ba'asa, kemudian Allah bangkitkan dia balik. Kemudian Allah Ta'ala tanya, qala kam labista, hang agak-agak Nabi Uzair, berapa lama hang tidur hang bari ni? Dia kata qala labistu yawman aw ba'da yawm, dia kata aku tidur ni aku rasa lebih kurang setengah hari ataupun sehari. Dia kata labistu yawman aw ba'da yawm, dia kata aku tidur ni aku rasa satu hari ataupun setengah hari. Allah Ta'ala kata dak, la bal labista mi'ata amin. Allah Ta'ala kata kalau hang nak tahu, sebenarnya kami matikan hang, ataupun ulama kata kami tidurkan hang selama 100 tahun. Entah dalam tempoh 100 tahun tu apa berlaku? Allah tunjuk kehebatan Allah, kedahsyatan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang ternakan hang, kuda keldai yang hang bawa itu mati, tinggal habuk, tak ada langsung 100 tahun. Makanan hang, anggur hang, arak hang, makanan hang masih lagi dalam keadaan yang elok, panas lagi elok. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjuk kepada beliau. Baik, cerita tu Allah Subhanahu wa Ta'ala rekod dalam Al-Quran. Antaranya lagi kisah Nabi Haizek, ada juga disebut. Kemudian antaranya lagi kisah Nabi Samuel. Kisah Nabi Samuel kalau dalam bahasa Arabnya Samuel. Tapi kalau dalam bahasa Inggerisnya Nabi Samuel. Nabi Samuel ini antara nabi-nabi yang sebelum mainnya Nabi Daud alaihi salam. Sebelum mainnya Nabi Daud alaihi salam. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi daripada kisah Nabi Yusya'b bin Nun ini, tuan-tuan, boleh kita ambil banyak pengajaran. Antaranya apa dia, tuan-tuan? Antara yang kita ambil kisah pengajaran daripada kisah Nabi Yusya'b bin Nun ini, tuan-tuan tengok bagaimana tauhid, bagaimana Nabi Yusya'b bin Nun ini menyebutkan ketauhidan dia ataupun sifat dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata, wahai matahari, kamu juga hamba Allah, ikut perintah Allah. Aku juga hamba Allah, ikut perintah Allah. Tuan-tuan tengok Nabi Yusya'b bin Nun, dia sebut perkataan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, daripada kisah Nabi Yusya'b bin Nun ini, bagaimana yakinnya kamu meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kamu, bersabar kamu minta kepada Allah. Sebab itu, tuan-tuan, kita selalu baca apa dia? Wasta'inu bisabri wassalah. Kan? Mintalah pertolongan kepada Allah bisabri, dengan bersabar, wassalah, dan sembahyang. Mintalah doa kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan juga menunaikan sembahyang. Kita nak minta doa kepada Allah, mintalah berdoa sungguh-sungguh, seperti mana doa yang diminta oleh Nabi Yusya'b bin Nun, berdoa kepada Allah bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada beliau kerana yakin beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan, insya-Allah untuk pertemuan akan datang kita akan masuk hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 yang menceritakan berkaitan dengan kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam yang kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, selepas daripada Nabi Yunus alaihi salam saja saya nak sebut kepada tuan-tuan, selepas Nabi Yunus alaihi salam baru kita akan masuk balik kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala melantik Nabi Allah Daud alaihi salam dan juga Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ni panjang, tuan-tuan. Sebelum Allah lantik Nabi Daud alaihi salam pun ada satu kisah yang unik, kisah yang cantik, kisah yang cukup baik untuk kita ambil pengajaran, untuk kita bawakan kepada tuan-tuan. Yang mana hadis itu kita akan baca nanti ini pada hadis yang ke-19, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan perhati tengok, insya-Allah nanti kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Tuan, mudah-mudahan apa kita sebut pada pagi ini ada kebaikan pada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat pada kita semua. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, kelemahan dan kekurangan yang kepada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna wa la tushib barakata ulumihim anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.